Antara paparan menarik hari ini. Kenapa tak panggil Iskandar, jelaskan. Subsidi bersasar, ugutan pada ahli parlimen antara dibangkitkan di parlimen. Hamzah hairan Perdana Menteri tuding mahakaya macam banyak salah. Tiada rancangan ganti Ketua Menteri Pulau Pinang. Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Deo mencadangkan supaya Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dipanggil untuk menjelaskan pendiriannya dalam keputusan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini berikutan dakwaan pemimpin Perikatan Nasional bahawa Iskandar telah diugut oleh SPRM untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Katanya, saya mendengar ugutan atau aduan berkenaan wujudnya ugutan dibuat SPRM. Soalan yang berbangkit sekarang, mengapa kita sebagai ahli parlimen tidak mengambil tindakan? Bukankah kita berkuasa memanggil ahli parlimen tersebut tanpa ke hadapan, beri maklumat tentang apa yang terjadi? Kemudian kalau ada pihak yang dinamakan parti, kita panggil dan tanya apa yang berlaku. Jika benar kita dapati aduan itu benar, kita ambil tindakan. Kita perlu mencari jalan menghentikan perkara ini, tidak kira ugutan tersebut datang dari pihak mana. Dulu kerajaan PN kita dengar masalah sama, tapi sekarang dalam kerajaan ini pun saya dengar masalah yang sama. Gobind berkata demikian sambil merujuk Seksyen 4 Akta Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang memberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menyiasat, menghakimi dan mengumumkan ke atas pelanggaran sebarang tindakan yang boleh dihukum sebagai penghinaan di bawah Seksyen 29 Akta sama. Pada 12 Oktober lalu, Iskandar menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Anwar. Dia menyuarakan isu peningkatan kos sara hidup di kawasan pentadbirannya. Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu juga berkata keputusan tersebut bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas untuk memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar-dasar kerajaan perpaduan. Susulan pengumuman itu, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin mendakwa Iskandar telah diancam untuk menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar atau berdepan risiko tuduhan rasuah. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah menafikan dakwaan tersebut. Sementara itu, bekas Naib Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Wan Ahmad Wan Omar menyifatkan dakwaan PN adalah semata-mata andaian yang tidak disokong dengan bukti. Wan Ahmad berkata kedudukan Iskandar sebagai ahli parlimen masih selamat kerana dia tidak akan kehilangan kerusinya atas tindakan menukar parti. Seorang ahli parlimen mempunyai hak untuk menyokong sesiapa sahaja walaupun pendiriannya bertentangan dengan parti diwakili mereka. Bagaimanapun, Bersatu berkata buat masa ini tiada sebarang tindakan untuk menggugurkan Iskandar, namun parti tersebut belum membincangkan langkah atau tindakan yang akan diambil. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah membuat permohonan mahkamah untuk memperoleh dokumen daripada dua peguam yang disyaki menerima rasuah dan pulangan dari aktiviti haram di dalam penyelesaian di antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs berhubung kes Datu Malaysia Development Berhad. Permintaan ini dibuat dalam dua permohonan yang telah difailkan di Mahkamah Tinggi pada 11 Oktober. SPRM telah menamakan peguam Citan dan firmannya Chetan Jadwani & Co dalam satu permohonan. Mereka menamakan peguam Rosi Dahlan dan firman Rosi Dahlan Saravana Partnership dalam permohonan kedua. Citan ialah peguam Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kes sivil, manakala Rosli mewakili mantan Perdana Menteri tersebut dalam kes jana wibawa. SPRM mahu kedua-dua peguam tersebut menyerahkan 10 dokumen termasuk surat pelantikan sebagai peguam Goldman Sachs dan MDB, kenyataan akaun bank persendirian dan firma mereka. Siasatan ke atas kedua-dua peguam sedang dijalankan selaras dengan Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Tindakan permohonan mahkamah ini dibuat berikutan sebuah SPRM ke atas kedua-dua firma guaman tersebut tidak menjadi. Dalam affidavit balas, Cetan menyatakan bahawa permohonan tersebut cacat kerana permohonan dibuat oleh SPRM bukannya pendakwa raya. Cetan turut menyatakan tiada perjanjian dipersetujui oleh Goldman Sachs untuk membayar 9.7 bilion US dollar sebagai terma pembayaran di dalam penyelesaian yang kekal rahsia. Ketua Pembangkang mempersoalkan ketiadaan perincian berhubung kutipan cukai dan penyelarasan subsidi dalam Belanjawan 2024 yang menyukarkan rakyat menilai kewajaran pelaksanaannya. Hamzah Zainuddin berkata, ia termasuk cukai barangan bernilai tinggi diperkenalkan kerajaan mulai tahun depan yang dikenakan ke atas produk seperti barangan kemas
dan jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Tegasnya, kerajaan juga harus memperincikan kutipan cukai keuntungan modal 10%, peningkatan duty excise bagi minimum bergula sebanyak 10 sen per liter, pengapungan kawalan harga ayam dan telur serta penyasaran subsidi diesel. Menurutnya, pengumumannya tanpa definisi dan mekanisme nilai anggaran hasil serta penjimatan daripada memberi gambaran seolah-olah kerajaan melaksanakan dasar umum dahulu nanti baru fikir. Katanya penjelasan serta perincian terhadap nilai anggaran hasil dan penjimatan kerajaan ini penting bagi membolehkan rakyat menilai kewajaran kerajaan melaksanakan langkah-langkah tersebut yang pastinya memberikan kesan terhadap kehidupan seharian mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 di Parlimen mengumumkan pelaksanaan cukai barangan bernilai tinggi yang dikenakan pada kadar 5% hingga 10%. Hamzah turut mendakwa peningkatan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada 8% akan menyebabkan kenaikan harga barang dalam rantaian bekalan. Katanya, adakah kerajaan sudah membuat perbandingan analisis kos manfaat antara pelaksanaan GST pada kadar lebih rendah daripada 6% berbanding meningkatkan SST kepada 8%. Mekanisme pemberian subsidi bersasar, gaji anggota polis dan ugutan terhadap ahli parlimen adalah antara perkara yang dibangkitkan pada hari pertama perbahasan peringkat dasaran Undang-Undang Perbekalan 2024 di Dewan Rakyat. Pengerusi penyokong kerajaan, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, di dalam perbahasannya mencadangkan mekanisme cash transfer, pemindahan dana dalam usaha kerajaan untuk memastikan tidak berlaku ketirisan pemberian subsidi melalui data isi rumah yang tepat. Beliau berkata cara itu juga dapat memastikan keuntungan peniaga tidak terjejas selain kerajaan boleh mengawal harga barang subsidi agar tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Katanya kalau kita cerita soal isi rumah, kita mesti ada maklumat asal itu dengan baik. Barulah sasarkan kita punya subsidi ini melalui cash transfer. Kerana dengan cara ini sahaja tidak ada orang boleh manipulasi macam-macam. Dengan pemberian cash transfer, industri akan terus berkembang kerana dia mempunyai keuntungan dalam perniagaan mereka. Sementara itu, Gobind Singh Deo di dalam perbahasannya menyarankan Dewan Rakyat agar mewujudkan satu mekanisme untuk memastikan setiap ahli parlimen yang dipilih secara demokratik ini tidak ditekan dengan ugutan pihak-pihak tertentu dengan melaksanakan tugas mereka. Beliau berkata terdapat peruntukan di dalam peraturan yang membolehkan Dewan Rakyat memanggil mana-mana individu yang bertindak memberi tekanan ataupun ugutan kepada ahli parlimen untuk disoal ketika persidangan. Katanya kita ada undang-undang, kenapa kita sebagai ahli parlimen tidak ambil tindakan? Bukankah kita berkuasa panggil mereka yang terlibat untuk tanya apa yang berlaku sebenarnya? Dan kalau benar-benar kita dapati benar, kita ambil tindakan. Saya minta supaya Dewan ini wujudkan satu jawatan kuasa atau satu mekanisme di mana kita boleh pastikan tingkah laku kita sebagai ahli parlimen tidak tergugat. Kita bebas untuk laksanakan tugas kita. Tidak setakat kita berbahas di parlimen, selepas itu keluar ada ugutan dan tekanan di bawah. Beliau merujuk kepada tindakan ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri yang didakwa Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin didorong oleh ugutan daripada pihak tertentu. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan kerajaan supaya meneliti semula struktur gaji anggota polis yang dilihat terlalu rendah. Katanya penting untuk mendengar suara daripada anggota polis di luar sana berkenaan masalah mereka dan apakah sebenarnya kita harus laksanakan untuk kita berikan mereka keyakinan bahawa kerajaan faham masalah mereka. Turut senada Datuk Awang Hashim yang mencadangkan supaya gaji permulaan anggota polis ditetapkan sebanyak RM2,000, tidak termasuk allowance tertentu yang antara lain bagi menghargai peranan kumpulan berkenaan serta sebagai usaha mengurangkan rasuah dalam negara. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menempelak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunding golongan mahakaya ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada Jumaat lalu. Katanya Perikatan Nasional bimbang dengan intonasi dan naratif Anwar dalam pembentangan Belanjawan 2024 yang memberikan gambaran negatif kepada golongan kaya. Saya harap sudah acap kali Anwar melabelkan mereka sebagai golongan mahakaya yang seolah-olah melakukan banyak kesalahan. Apa salahnya kerajaan merangkul dan menggarap penyertaan semua pihak, termasuk golongan ahli perniagaan yang berjaya dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutama dalam usaha menarik pelaburan luar dan mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain itu, beberapa ahli parlimen PN turut menyoal Perdana Menteri berhubung penggunaan naratif mahakaya ketika membentangkan belanjawan. Anwar sebelum ini menyifatkan mahakaya sebagai golongan mendapat manfaat berlebihan dalam ekonomi negara, khususnya menerusi sistem bersubsidi. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rosul Wahid berkata, penggunaan naratif mahakaya memberi tanggapan negatif terhadap golongan kaya di negara ini. Katanya dalam ucapan belanjawan, Menteri Kewangan menggunakan naratif mahakaya seolah-olah rakyat anggap mahakaya ini satu dosa di Malaysia. Dalam masa yang sama, kerajaan minta golongan mahakaya ini bantu rakyat. Ini mengelirukan.
Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mengulangi bahawa tidak ada rancangan untuk menggantikan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow ketika ini. Katanya tiada isu Ketua Menteri Pulau Pinang, saya tidak tahu ada isu. Tiada keputusan untuk menggantikan Ketua Menteri. Sebelum kempen pilihan raya negeri pada Julai, spekulasi betul kencang bahawa terdapat usaha dalaman untuk menggantikan Chow sebagai calon DAP untuk Ketua Menteri. Bagaimanapun, kepimpinan parti akhirnya menyokong Chow untuk kembali memegang jawatan. Semasa acara Sabtu lalu, Chow menyeru agar dihentikan gerakan yang didakwa untuk menjatuhkannya. Chow memberitahu hadirin bahawa sebelum pilihan raya negeri, terdapat pelbagai spekulasi mengenai pergerakan jatuhkan Chow. Dia berkata ini menimbulkan kebimbangan sama ada dia akan kembali memegang jawatan, walaupun secara terbuka mengumumkan hasrat untuk berkhidmat bagi panggilan kedua sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun, pengurusi DAP Pulau Pinang itu berkata dia telah mengatasi cabarannya dan berharap mereka di dalam dan di luar parti tidak lagi berusaha untuk jatuhkan Chow, sebaliknya kembali menyokong Chow. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.